Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu dia depan-depan kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, malam ni kita bawa tetamu jemputan seperti biasa. Kali ni aku macam teruja sebenarnya sebab terlalu ramai orang-orang utara share cerita-cerita seram. Nah, itu lah. Aku pun tak tahu, tapi kita punya supporter, kita punya orang kata apa, pencerita ni pun memang ramai pada Kedah. Dan ramai orang minat logat Kedah ni bila bercerita seram. Dan tak pelik juga habis kalau kita tengok ruang komen kan. Ada komen Kedah hadir ramai. Nasib baik. Apa pun terima kasih pada orang Kedah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Ada subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa jangan lupa follow our social media. Lagi-lagi TikTok gitu. Okay, peace. Je. Aku sebenarnya malas nak cerita panjang. Betul? Sebab aku ni teruja dengan cerita abang ni. Jadi katanya peace, cerita kisah towing. Dulu hari tu kau cerita pasal bas. Pasal bas, lori. Kali ni towing. Towing. Aku baru terfikir lah kan. Towing ada cerita seram Kenapa tak terfikir sebelum ni kan. Jadi aku rasa benda ni menarik lah kalau kita share. Betul? Alright. Sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan caller kita macam biasa. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang, sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Abang dah makan bang? Dah makan dah. Baru nak belanja. Okay bang, malam ni bang, sebelum tu lah kan, kita nak berkenalan dulu bang. Boleh kenalkan diri sikit? Okay, nama abang banyak orang panggil belah-belah Kedah ni panggil Abang Zul lah. Abang Zul Towing. Abang Zul Towing. Okay. Orang Kedah bang Ya, orang Kedah. Anak jadi Kedah. Nak jadi Kedah. Kalau logat dia tahu dah. Ni area mana bang? Sungai Petani. SP. Kalau orang Kedah dia tak panggil Sungai Petani, dia panggil SP. Betul, SP. Kita tahu kan, kita tahu. Okey bang, malam ni cerita pasal apa ni bang yang pertama ni? Okey, malam ni cerita yang pertama yang abang nak sampaikan, yang abang nak kongsi lah. Cerita berkenaan dengan penumpang di dalam kereta yang ditowing. Okey, ni menarik ni. Okey bang. Jadi bang, tanpa kita buang masa, mulakan cerita abang yang pertama. Kejadian ni berlaku, saya ingat abang, dalam bulan 10 tahun lepas. Baru lagi. Okey, baru lagi. Waktu kejadian tu hujan renyah-renyah. Dalam pukul 10 lebih lah, pukul 10 suku 10.30 macam tu, abang dapat satu job order. Nak untuk ambil satu biji kereta Altra rosak breakdown dekat Kampung Pokok Macang, Kuala Ketih. Kalau orang Kedah ni kalau dengar Kampung Pokok Macang tu, dia tahu lah jalan tu memang sunyi. Memang tak banyak kenderaan lah. Okay, abang pun yang biasalah bila dah dapat job, abang akan telefon customer akan bagi location. So abang akan pergi tempat ikut pandu pada location yang customer bagi lah. Jadi bila abang dah sampai kat rumah customer tu, lebih kurang dah lepas pukul 11 lebih dah. Ambil kereta tu, lepas tu customer tu bagilah alamat untuk hantar ke bengkel. Kejadian ni berlaku sebab tu dalam perjalanan abang balik daripada tempat tu. Okey, faham. Waktu tu pun dah, waktu jam tu pun dah hampir pukul 12, saya ingat abang.
dengan keadaan hujan tu masih renyah-renyah. Okey, sebelum tu abang terlupa satu, jalan di kawasan kampung Pokok Macang tu, dia punya simpang dia tu bukan kona yang biasa-biasa tak, ada kona-kona patah. Kona tajam. Memang kona tajam banyak. Boleh katakan setiap kali belok tu dia kona tajam. Faham. Jadi mungkinlah kalau orang yang tak pernah lalu jalan tu kan, mungkin kalau dia tak beringat tu boleh jadi dia akan terbabas ke apa ke. Sebab memang kona-kona patah semua. Waktu kejadian balik, kejadian dalam perjalanan abang nak keluar pada kampung tu, sampai satu kawasan tu tiba-tiba abang rasa meremang yang bukan sikit yang meremang yang betul-betul punya. Sampai ke naik habis dia punya tekuk-tekuk serobong meremang. Yang jadi tak ingat ke lah. Kakak abang pun tercari-cari juga, sebab abang ni jenis orang yang nak kata penakut tu tak. Abang berani tengok. Sebab abang tahu apa dia pun ada dia punya alam dia, kita ada alam kita kan. Dan abang tahu benda tu takkan boleh buat apa dekat kita. Jadi perasaan takut tu memang kurang lah. Ada tu ada tapi kurang lah. Jadi bila abang tu terasa meremang yang sangat-sangat meremang tu, abang pun tercari-cari benda tu. Kat mana benda tu? Tepi jalan ke? Dalam lori abang ke? Lepas tu dekat lori abang ni, belakang tu dia ada satu spotlight untuk kita suluh kereta yang kita bawa ni. Dan spotlight tu memang terang lah, warna putih. Nama pun spotlight kan. Jadi abang pun on spotlight, tengok kat kereta yang abang bawa ni. Bila abang pandang belakang, abang nampak satu tubuh duduk dalam kereta belah depan, tapi bukan belah driver, belah penumpang. Okey, abang cakap ni pun dah meremang ni bang. Okey, penumpang tu muka dia merah penuh darah. Nampak anak mata tu, abang nampak anak mata tu memandang kat arah kita. Seram. Bila abang nampak tu, Astaghfirullahalazim, mengucap jugalah abang pun. Sebab kereta Azhar ni dia punya bonet depan tu pendek tau. Macam kereta Wira ke Perdana, bonet tu panjang, jadi kedudukan dia jauh pada kita. Azhar ni kedudukan dia penumpang tu jadi dekat dengan kita. Jadi yang orang yang berani pun boleh menjadi menggigil lah rasa malam tu. Abang pun macam biasalah, aku tak suruh naik, pasal apa naik? Keluar lah ni. Apa cakap dia? Buat berani lah kononnya kita ni. Keluar lah ni. Ya, dia cakap. Abang kali cakap, ada lagi. Astaghfirullahalazim, mengucap lagi abang. Lepas tu abang jalan ke bawah lagi, abang rasa dalam 3-4 km, abang tengok belakang, ada lagi benda tu. Maknanya kata dia memang ketegak memang. Ni jenis kepala batu memang dah orang Kedah panggil keras kepala. Okey. Abang memang seorang abang bukan ada teman? Seorang. Tak, memang seorang. Lepas tu abang pun dah tak tahu nak buat macam mana, apa pun jalan jugalah. Tiba-tiba nampak ada satu rumah tepi jalan tu, ada 2 orang budak menyembang. Seorang tu atas motor, seorang lagi duduk dekat depan rumah dia lah. Abang pun terus berhenti depan rumah budak tu, berjalan lari-lari anak ke arah budak tu. Budak tu pun macam terkejut lah, tiba-tiba pasal apa abang ni kan. Sampai kat budak tu dengan keadaan macam abang ni pun macam cuak lah, muka macam muka ketakutan jugalah budak tu perasan. Kan tanya abang, kenapa bang? Dek, minta tolong tak dek? Tolong tengok Ustaz dalam kereta tu ada orang lagi tak? Abang cakap macam tu. So budak yang 2 orang ni pun budak kampung tu pergilah tengok, bawa torchlight suluh kan. Suluh kata tak ada bang. Macam apa? Dia cakap tadi ada benda tu duduk kat dalam tu, muka merah penuh darah. Abang cakap macam tu. Budak tu pun tanya, abang daripada mana bang? Daripada kampung Pokok Macang. Astaghfirullahalazim. Bila budak-budak tu dengar je kampung Pokok Macang, mengucap dia budak-budak tu. Dia cakap pasal apa? Bang, situ banyak aksiden mati bang kata. Kalau orang luar masuk, dia kata budak-budak cakap, kalau ada orang luar masuk memang selalulah kena kacau. Macam-macam cerita dah bang, kami dengar. Budak-budak yang membesar kat situ lah, budak-budak tu cerita. Jadi bila abang tengok dah tak ada tu, abang pun seram tu pun dah, kata apa, meremang tu pun dah hilang. Abang tak ada apa kot, dia dah belah lah kot. Macam kata abang pun masuk balik lori.
Jalan balik lah. Macam biasa. Alhamdulillah lah, selamat lah sampai. Okay. Lepas tu tak ada kejadian apa-apa lah Malam tu Alhamdulillah lah. Lepas tu dah tak ada apa kejadian lah. Okay. Ini saya tertanya juga bang, kereta tu abang towing sebab apa? Maksudnya kemalangan ke atau rosak? Tak rosak. Mungkin benda yang berjema tu ialah berkait-berkait accident kan, tempat-tempat yang banyak accident mati, kawasan-kawasan tu kan selalu kan kita dengar ada gangguan kan. Ya, risau juga macam ingatkan kereta tu pis accident kan. Lepas tu disebabkan benda tu. Kan. Jadi Dah. kalau tak okey lah. So abang pandang dia tak ada macam buat reaksi lain apa-apa, just pandang. Bodoh. Dia pandang lah. Oi, ya Allah. Okay. Abang boleh ingat lagi muka dia bang Allah. Memang tak ingat. Tak tidur malam ni. Jangan ingat lah. Okey, jadi Memang tak ingat lah muka yang penuh darah. Sebenarnya bahaya juga biasanya rupanya kalau kita pergi satu tempat yang kita tak familiar dan banyak orang kata kemalangan. Betul. Jadi orang kata yalah, kena naik doa lah naik kenderaan tu kan. Aku pun risau juga kalau berjalan ke sana lalu tu. Nasib baik abang ni bagi tahu. Kita elak dulu lah awal. Okey bang. Cerita nombor 2 bang, ada bang? Cerita nombor tu, okey, abang nak cerita kisah hotel boleh? Boleh. Teruskan. Okey, sebab sebelum ni pun abang kerja hotel 17 tahun. Belah-belah KL lah. Sebelum ni abang duduk KL. KL. Okay. Memang kerja hotel lah sebagai engineering punya technician, engineering supervisor. Okay, tapi abang ada satu kisah menarik lah yang abang nak kongsi. Tapi kejadian ni bukan dekat abang, dekat kawan abang yang kerja hotel tu juga. Alright. Okay, abang boleh sebut kot nama dia. Boleh Boleh, tak ada orang kenal. Okay, kejadian ni saya ingat abang lah dalam lepas atas pukul 2 pagi. Sebab bila abang kerja hotel jam malam, di malam dia makan pukul 1 sampai pukul 2 malam. Untuk overnight punya staff makan lah. Jadi lepas makan tu abang duduk kat smoking area dengan seorang security yang in security ni biasalah. Memang sembang rokok apa. Tengah-tengah duduk sembang tu dapat satu call daripada duty manager. Dia suruh naik terus ke bilik. Dia ada bagilah scan nombor bilik tu kan. Abang pun naik. Okay. Abang cerita pasal apa yang orang staff yang kawan abang tu alami Okey. Staff tu dia pangkat dia sebagai duty manager. Kalau siapa yang kerja hotel tu tahulah duty manager. Malam tu dia dapat satu komplain daripada customer tu Mak Saleh lah. Customer tu komplain, dia mengatakan dia dapat gangguan. Ada gangguan dalam hotel. Jadi dia nak minta tukar bilik. Dia cakap macam tu. Jadi yang duty manager Halim ni naik lah dengan seorang bellboy. Bellboy ni sebagai budak yang ngangkut barang, ngangkut beg apa ni kan. Dia pun bawa budak tu pergi ke bilik guest yang komplain tu untuk proceedkan guest tu tukar ke bilik lain. Jadi bellboy ni akan bantulah guest bawa beg apa semua barang-barang semua tu masuk ke bilik baru dia. Okay, bila dah selesai pindah bilik apa semua, bilik itu dah kosong. Bilik yang customer komplain tu dah kosong. Mungkin duty manager ni dia boring ke, dia bosan ke, tak banyak kerja kot malam tu. Dia boleh pergi masuk bilik tu. Sebab bilik tu customer tu komplain kata tirai tu dia bergerak sendiri tau. Sedangkan cermin depan tirai tu cermin yang tak boleh buka. Cermin yang besar. Jadi memang tak ada akses untuk buka. Jadi dia pun macam tak tahu lah, dia mungkin pasal dia macam gas betul ke gas ni komplain benda ni kan. Dia macam tak percaya kot. Dia pergi masuk bilik tu. Bila dia tengok tirai tu tak ada apa. Lepas tu dia pergi masuk dekat kawasan toilet. Bilik ayak. Pedah panggil bilik ayak lah. Dia masuk bilik ayak, tengok semua tak ada apa. Dia tak ada apa, dia pun nak keluar lah bilik tu. Selepas dia keluar toilet, dia pergi pandang balik tirai tu. Dia nampak tirai tu bergerak macam ada angin tiup daripada luar. Dan daripada semua dia nampak ada satu budak kecil
pegang tirai tu, goyangkan tirai tu sambil memandang dia. Terkejut bodoh aku. Bodoh. Okey. Bangang nak beri ni. Okey bang. Bila dia nampak budak dia nampak budak tu, dia tu berlari ke pintu. Dia nak buka pintu untuk keluar lah, tak boleh keluar. Pintu tu jadi jam daripada dalam. Sudah. Patutnya kalau kata kita daripada luar bilik nak masuk pakai kad. Betul. Tapi kalau daripada dalam nak keluar bilik, tak perlukan kad, tak perlukan apa, tunggu tekan tumput. Pintu tu dia akan terus keluar. Malam tu sangkut. Bila dia cuba tak boleh sangkut. Itu yang dia telefon security tu. Dan abang pula duduk dengan security tu. Jadi abang pun ikutlah security tu naik. Bila abang dengan security tu dah sampai, tak sampai ke pintu tu lagi, tapi dah dekat lah. Tiba-tiba tengok kawan-kawan yang Halim ni berjaya buka pintu. Dia keluar. Bila dia keluar tu, tengok muka dia memang pecah peluh lah orang kata. Sampai orang kata keluar peluh jantan lah. Dan nampak lah malam tu muka dia cuak. Keluar tu tanya dia pasal apa. Tak ada apa. Jom turun dia cakap tu. Abang pun tertinggal lah dengan security ni pasal apa kan. Tak apalah, abang pun ikut lah Halim ni pergi ke bawah, pergi ke lobi hotel dia. Lepas tu bagi dia masa sekejap dalam 10 minit, 15 minit, bagi dia tenang. Baru dia cerita pasal kata dia nampak ada kelibat budak tu. Dia pegang lansir tu, goyangkan lansir tu. Okey. Mungkin customer tu nampak, tapi customer tu tak nampak budak tu ke, ataupun customer tu nampak budak tu. Itu saya abang tak pasti. Sebab apa yang dia cerita dekat abang, itulah yang abang ceritakan. Dan esoknya yang duty manager Halim ni terus minta transfer ke hotel lain. Dia kata senang kata berhenti lah. Okay. Dia tak dapat transfer lah ceritanya. Dapat dia terus transfer ke hotel lain. Okey. Faham. Mana kata mungkin orang ni dia seorang yang jenis memang betul jenis penakut ke apa, abang tak tahu lah. Esok malam tu abang masuk kerja, abang dengar security cerita kata Halim dah transfer hotel lah kata. Gelak abang. Okey, jadi sepanjang abang pun bertugas kat sana, abang tak adalah macam terima aduan yang sebelum tu ada kisah yang macam tu? Dia dengar sebab bilik tu dia orang cakap bilik tu last to sell. Mana kata bila bilik lain dah jual, baru orang dah jual habis, bilik lain dah habis, baru dia bagi. Mana kata mungkin sebelum ni pun banyak lah dengar aduan kata customer komplain pasal bilik tu lah. Selalu macam tu lah kalau mana-mana hotel pun. Yalah. Dia mesti ada orang kata apa, ada satu bilik yang special tentang benda-benda macam ni kan. Betul. Faham. Macam hotel yang sebelum ni pun ada juga satu bilik tu memang tak jual. Selama abang kerja dekat hotel tu, bilik tu memang tak jual. Jadi bilik tu budak-budak engineering akan buat sepak lah. Kalau ada holder lampu ke apa-apa lah, berkenaan dengan paip ke apa ke, kalau tak ada stok akan pergi curi kat bilik tu. Faham. Dan budak-budak pun selalu akan melepak lah kat bilik tu kalau tak ada apa-apa komplain. Boleh? Engineering dengan skipping selalu lepak bilik tu. Keras. Memang bilik tu takkan jual. Okay. Dan abang selalu juga, pernah jugalah abang kena kat dalam bilik tu. Tapi dia tak menyema tau. Dia yang macam dia cuek telinga, dia cuek tangan. Bila kita kena check, kita tengok tak ada apa. Dia macam tu, dia gangguan dia yang macam tu saja. Oh, maksudnya abang pun pernah kena cuit lah? Pernah. Abang tak cuit dia balik lah. Jangan. Tak nampak. Benda tu tak nampak. Dia cuma ada gangguan dia macam tu lah. Dia cuit. Mungkin customer sebelum ni pun jadi kena macam tu lah. Faham. So memang kalau customer banyak datang pun yang ambil bilik yang terakhir tu, kira memang tahu dah budak tu je lah yang kacau. Tak ada ahli lain yang ada sekali yang budak tu. So abang tak dengar pula lah. Tapi adalah cerita di sebalik selepas tu abang sidik dengan kawan abang. Dia tahulah apa cerita yang sebabkan benda tu jadi macam tu. Apa cerita bang? Kenapa ada jemaah budak tu kat dalam bilik tu?
Aha. Okey. Jadi ni sejarah bilik tu, waktu construction tengah naik, ada pasangan suami isteri ni, dan pasangan tu ada seorang anak tau. Anak dia lebih kurang umur 2-3 tahun lah. Macam tu. Okey. Diorang ni Indonesia. Okey, laki dia berhenti kerja construction tu, dan bila tempat construction ni dia ada macam rumah, panggil apa? Rumah kongsi. Rumah kongsi. Jadi memang banyak keluarga dalam tu kan. Dia ada setengah kongsi tu, dia ada kedai makan apa semua. Okey, yang pada cerita yang abang dengar lah. Laki dia ni mungkin ada perempuan lain ke apa, laki tu berhenti kerja kat situ, dia pergi kerja tempat lain. Dia tinggal bini dengan anak dia kat situ. Okay. Jadi mungkin bini dia ni keras ke apa ke abang tak tahu. Bini dia boleh pergi bunuh diri, terjun lift Syah. Bawa anak tu. Sekali dengan anak sekali? Sekali dengan anak. Astaghfirullahaladzim. Okay, faham. Jadi bila dah kejadian bunuh diri tu, dan orang yang mati tu pula tak ada permit apa semua, istilah kosong kan. Jadi company construction ni dia tak berani declare dengan kerajaan nyatakan ada kematian. Sebab kalau dia declare, automatic construction tu kena stop, sebab nak jalan kesihatan apa semua dah merugikan construction tu. Sebab dia pun ada tarikh-tarikh dia kena siap. Betul. Jadi jalan yang dia buat itulah, dia akan letak mayat tu di dalam tiang konkrit. Faham. Okey. Dan mayat mak dengan anak dia ni diletakkan di dalam bilik tu lah. Tiang dalam bilik tu. Okey, faham. Dah macam pembunuh bersiri dah. Okey, faham. Macam tu lah kisah dia punya dia balik tabir. Dia ada histori dia sebenarnya. Tapi abang tak pernah mencari yang mana satu tu yang tak. Sebab hotel tu pun banyak gangguan abang. Banyak juga gangguan abang kena. Okey. Ni belum masuk lagi yang abang kena pula kan? Tu belum lagi cerita yang abang sendiri alami. Banyak juga, tapi taklah seseram tu. Dia selalu yang biasa-biasa lah. Dia kacau tu. Tu adalah serap lah yang tu. Macam gangguan dia macam dia bagi pendapatan zakat sekerja kat situ. Contoh kata macam tingkat 6 tu dia function room. Eating room, function room apa semua. Jadi waktu malam engineering akan tukar lampu-lampu fuse apa ni. Jadi abang pun bila abang masuk kerja malam, bos akan bagilah apa job-job apa yang abang kena buat. Jadi abang akan follow job lah. Jadi ada sekali tu tingkat 6 tu lah, abang pergi tukar lampu. So abang berdiri atas tangga tau, sebab tukar lampu ceiling. Lepas tu abang dengar berdiri atas tangga tu, abang nampak satu orang staff berjalan lintas depan abang tepi tangga. Dia jalan, abang pun tegur lah, "Weh, tak balik lagi ke? Jam tu hang buat OT apa cakap tu." Tapi dia tak menjawab. Dia jalan terus lah. Bila dia dah hilang pada pandangan abang, baru abang tanya abang, "Ni dah tengah malam, mana ada orang kerja?" Dia buat dah abang cakap. Dia bukit aku dah. Benda-benda tu kerap. Penampakan tu kerap abang nampak. Dia macam meniru orang-orang yang kerja kat situ. Faham. Jadi yelah, kita pun tahu yang hotel ni pun tempat kalau tak ada orang kan, benda ni lah yang duduk. Dia yang tukang sewa. Dia yang tukang sewa. Jadi mungkin lah weekday tu kadang-kadang tak ada orang kan. Lepas tu bila ada orang, kadang-kadang benda ni claim tu tempat dia. Aku macam yelah cerita yang tadi pasal dalam tiang konkrit. Itulah aku macam benda ni menyayat hati sebenarnya kan. Yalah. Sebab kan nak kata tak nak menanggung kerugian kan, tapi terpaksa untuk nyimpan mayat tu. Ini kalau aku macam mana abang boleh lepak kat bilik tu, saya tak tahu lah. Abang dah tahu. Mayat tu dalam konkrit je. Okay, apa ni, sepanjang abang kerja kat situ, abang memang dah tahu ke kisah tu ataupun belum tahu lagi masa abang berhenti kerja? Macam bilik tu abang cuma tahu bilik tu ada gangguan. Tapi gangguan macam daripada segi apa abang tak tahu. Sampailah kes kawan abang tu kena. Baru abang tahu dia gangguan yang macam mana. Sebelum ni abang cuma tahu bilik tu lah susah sebab selalu kena kacau. Macam housekeeping pun selalu ada agak bercerita nampak budak.
Okey, faham. Jadi apa ni, lepas kejadian tu abang dapat tahu abang tu berhenti kerja ke macam mana? Masih kerja kerja. dengan 5 tahun. Oh, masih masih kerja berani. Masih fighter je. Masih fighter. Okey. Orang Kedah ni banyak warni-warni. Okey lah. Tapi kalau aku bis kan, tak apalah, banyak kerja lain lagi nak kena buat ni. Tak apa. Kita mempersilakan abang. Cerita yang ketiga, Gunung Jerai. Kejadian ni lama dah lah. Saya ingat tahun 2001, 2002. Waktu tu mak abang 18 tahun tu. Abang ada kawan seorang, dia kerja dekat Gunung Jerai. Jadi mai petang tu abang jumpa dia ajak abang naik Gunung Jerai, teman dia naik. Macam tu lah. Jadi abang pun tak ada buat apa kan. Zaman-zaman orang Nabi BCM ni, follow je lah kawan ni. Dan pasal dia ni tukang masak. Jadi dia akan masak lah. Bila abang teman dia ni atas, dia akan masak bagi kawan-kawan dia makan apa semua. So kadang tu abang lepak tidur satu malam. Kadang tu lepas maghrib abang balik. Macam tu lah. Okay. Tapi pada hari kejadian tu niat abang nak tidur sana. Sebab ada kawan dia lagi seorang cuba cuti. Jadi dan bilik hostel tu ada satu katil kosong. Jadi abang pun cakap ada, aku tidur sini boleh? Dia kata okey, tak ada masalah. Di petang tu dia ada satu taman rusa tau. Dekat atas puncak Gunung Jerai dia ada resort. Okey, dia ada taman rusa. Jadi dekat lereng bukit kat taman rusa tu. Dekat lereng bukit tu dia ada satu kursi, ada banyak kursi kat situ. View dia cantik lah, kita tengok view bawah kan. Abang pun tengah layan view. Lepas tu tiba-tiba abang nampak kat atas satu kursi tu ada seorang perempuan duduk. Warna putih, baju dia warna putih. Tapi perempuan tu bukan menghadap ke abang lah, menghadap ke view tu jugalah. Menghadap ke bawah gunung tu. Maknanya kata benda ni siang pun kalau dia nak timbul, dia timbul. Tambah Gunung Jerai. Gunung Jerai ni kita kalau naik tu abang nasihat pada golongan anak-anak muda ni jangan buat apa-apa pun yang tak baik kat sana. Contoh kata pasangan-pasangan cinta ni kan, janganlah sesekali buat. Sebab abang ada satu sejarah mak su abang sendiri kena. Sebab dia berpegang tangan je. Dia tak ada buat lebih-lebih, dia cuma biasalah budak sekolah bercinta kan. Ada rombongan naik Gunung Jerai pula. Dia cuma dia dengan kekasih dia ni pegang-pegang tangan macam tu lah. Tapi sudahnya dia kena rasuk. Kena rasuk sampai pihak sekolah telefon untuk abang. Seorang ambil maksud abang ni bawa balik. Bila bawa balik rumah nampak lah, abang tengok lah. Dia kena rasuk sampai kali mana orang pegang dia pun semua pelanting. Payah kat lah nak ubatkan tu. Itulah nasihat abang, kalau boleh janganlah. Untuk anak-anak muda ni janganlah. Dan kalau naik Gunung Jerai tu naiklah, tapi janganlah buat apa-apa benda yang tak elok. Sebab tu bukan kawasan yang biasa-biasa. Itu terang abang cakap. Jadi yang abang nampak perempuan tu, lepas tu apa tindakan abang? Maksudnya abang terus belah pada tempat tu ke? Abang terus pergi hostel kawan abang lah. Sampai ni dah abang tu kat situ kan. Lepas tu malam pada hari yang sama juga, malam tu tiba-tiba dalam hampir pukul 12 ada security tau, ada satu pak guard jaga kat atas tau. Dekat resort tu tiba-tiba pak guard ni tegak kawan abang. Dia kata orang luar tak boleh duduk sini. Okay. Faham tak? Jadi kalau abang pun cakap kat abang, Pak Guard dia kata tak boleh duduk sini. Sudah abang cakap, kenapa dia tak beritahu abang? Ni dah nak dekat pukul 12 ni. Dia pun tak kata apa. Abang pun tak apalah. Abang ambil baju sejuk abang pakai helmet. Abang macam betul abang nak turun lah. Bila Pak Guard tu tengok abang nak turun, dia tegak pula, tak payahlah balik, dia kata. Dan abang pun, kita tengah marah. Tadi hang suruh aku turun lah, suruh aku keluar. Dia tak bagi aku keluar pula. Dengan darah muda ni kan, abang pun turun juga malam tu. Tapi kawan abang cakap, peluk lah, hati-hati, aku risau semua. Tapi tak apa, aku nak turun juga, cakap aku tu. Abang pun turun perjalanan, naik motor lah malam tu. Keluar pada pintu resort tu, mula-mula sekali dia bagi kabut yang betul-betul tebal. Sampaikan abang cuma berpandu pada lain jalan putih-putih tu. Mana tu memang slow lah, abang tak boleh laju langsung sebab tak nampak depan. Pemandangan tu memang terhad. Tinggal turun. Lepas tu bila kabut tu hilang, dia bagi pula bau wangi yang tersedak amat-amat wangi.
Waktu tu abang pun dah macam-macam fikir lah, aku dah setengah jalan ni, takkan aku nak patah balik. Ya, malu. Patah balik. Malu pula kan. Apalah, tawakal lah. Waktu tu pun berzikir, istighfar macam-macam lah. Lepas bau wangi tu, dia bagi pula bau busuk. Alamak. Bau seolah bangkai yang memang menusuk hidung lah. Kita tak tahan lah nak bau dalam perjalanan balik tu. Lepas tu ada satu selekor tu, bila abang lepas corner selekor tu, jalan gini juga, ni jalan dia kecil, bukan jalan dua line tau, jalan untuk kereta sebiji. Kalau kereta bersisir tu, pada kereta lagi sebiji tu kena berhenti, kena bagi laluan. Yang jalan lama lah, yang sekarang ni dia dah buka besar, tapi tak besar sangat tu. Nampak tengok masih jangan boleh kategori kecil jugalah. Ada satu selekor tu, abang corner, abang tengok pokok balak terpacak atas jalan. Pokok balak tu bukan yang kecil, yang jenis 3-4 pemeluk punya. No, besar. Gila. Okey. Abang pun tak tahu ini betul ke ataupun di mata abang saja nampak ke, tapi nasib baik dia ada bagi jugalah laluan sikit untuk motor abang lepas. Nasib lah abang boleh lepas. Kalau kata dia tak bagi laluan, abang ingat abang patah balik naik Bila dah lepas pokok tu, tergerak dalam hati, jangan menumpang sudah. Lepas abang cakap macam tu, memang abang rasa ada rasa macam belakang motor ni ditekan. Alamak. Okey. Abang tak berani kalis muka abang tengok belakang. Abang tengok daripada side mirror, memang nampak benda putih duduk kat belakang penumpang. Okey, lepas tu apa lagi, abang duduk paling dekat, rasa steering handle motor tu dengan badan abang rasa dah belaga kot punya ke depan lah. Memang dia duduk penumpang. Sampai abang cakap, siapa seorang naik? Antun. Abang rasa ada kot, abang bawa ada 5 minit ke 10 minit ada. Ui. Yang abang sedar lah yang dia menumpang yang tu. Yang abang rasa sebab abang duk gelin cermin side mirror tu, dia duk ada. Okey, faham. Sampai ada satu selekor tu, baru abang rasa macam abang tengok boleh cermin tu tak ada. Alhamdulillah. Nasib baiklah Antun. Waktu tu pun dah nak dekat-dekat nak habis jalan dah lah. Ke perempuan tu bang yang abang nampak kat atas tengah duduk boleh tu? Jadi abang rasa boleh jadi. Kan. Mungkin dia sebenarnya dia perasan abang nampak dia. Kan. Jadi dia kata aku dah target dia ni. Teman. Dia nak musik daripada awal lagi, dia nak musik lah. Dia kata takkan bagi lalu saja kan. Bagi rasa lah. Habis masa abang turun tu motor tak berat bang? Selalu orang tumpang belakang motor berat. Rasa. Terasa. Pasal tu abang tengok cermin. Motor berat tu maksudnya masa turun bukit tu makin laju lah. Turun bukit jenuh kena break. Yelah. Cuma nasib baik lah bila kita break tu dia tak menginjak ke depan. Dan lepas tu dia duduk posisi macam penumpang pegang peluk ke atau dia duduk biasa? Tak. Dia tegak. Kau pun punya soalan. Dia macam duduk tegak. Kadang-kadang dia nak kacau kan. Dia kadang saja je peluk. Jadi dia bagi kau goyang. Jangan. Kalau peluk abang saya terbabas abang masuk gaul. Tak, tengok bawah Allah tangan. Jangan. Apa benda? Jangan bawa abang nak peluk boleh. Abang kata lepas gaul bang. Memang lepas handle lah kau buat lah. Tak, aku rasa dia duduk belakang. Dia pegang yang belakang tu kan ada handle tu kan. Pegang belakang tu. Pegang tau. Dia macam duduk senyap tau, macam orang perempuan kampung dulu naik basikal kan, dia bukan duduk kangkang, dia duduk senyap. Duduk tepi tu. Kaki sering lah. Kaki duduk kaki. Macam nampak macam tu. Buat macam naik Vespa. Ini seram. Faham. Masa abang toleh nampak dia toleh abang tak ada lah. Abang tak berani toleh. Abang cuma tengok side mirror. Memang malas abang takut. Dia tak ada nak pandang abang jengah ke tak ada. Tak berani kali langsung. Kepala abang tak berani kali langsung. Abang cuma duduk tengok side mirror tu lah. Ada lagi. Abang kali side mirror tu ada lagi. Allah Akbar. Muka bang. Tak tengok. Tak pasal abang nampak. Tengok cermin tu nampak putih nak belakang tak ada lagi. Sudah abang tak berani nak tengok. Rambut nampak? Takut. Sebab bas tak lagi rasa. Rambut abang nampak bang? Tak pasal side mirror.
Abang tengok segmen dia, nampak putih, ada nampak putih je belakang abang. Mungkin dia besar lah habis. Tak, dia nasib Macam- baik angin tiup rambut tu ke belakang. Kalau ke depan kena muka abang, saya rasa dah terbabah habis dah tu. Tapi ada juga satu kisah. Okey, macam mana orang cakap? Selalu benda ni orang cakap akan buat kita ni terbabat. Dia tutup jalan tau. Macam orang buat kereta, patutnya jalan tu ke kiri, dia pergi ke kanan. Tapi bis, aku nak bagi jawapan lah tadi kan. Kau tahu kenapa yang belakang tu tumpang duduk mengiring, duduk tepi tu? Sebab apa? Kalau dia duduk macam biasa, kain kena angkat kan. Okay. Kan. Jadi dia tak nak. Dia Tahulah batas aurat tu kat mana. Itu yang bagusnya. Alright. Okay bang, terima kasih untuk 3 cerita kali ni. Tapi saya rasa memang nak kena ada part 2 ni bang. Sebab cerita abang ni memang gempar. Kan, lagi-lagi orang kata apa, dengan logat Kedah ni kan. Orang SP punya logat ni kita nak dengar. Okay guys, kalau korang ada komen boleh drop. Tapi sebelum tu kita nak minta dulu, Abang Zul ni mungkin ada sepatah dua kata atau nasihat nak diberikan pada viewer Santai Chill. Apa kot. Cuma selamat maju jaya lah. Teruskan apa yang tengah buat ni kan. InsyaAllah abang rasa Santai Chill ni boleh maju ke depan. Amin. Ya Allah. Sebab abang pun ada kat follow yang lain-lainnya, yang apa, cerita-cerita seram macam Joe Pelingkur Raya apa. Tapi bila sekali abang tengok Santai Chill ni, abang terus follow, faham tak? Faham. Sebab rasa macam abang lain player lain. Okay, Santai Chill ni menarik. Jadi abang akan follow. Ya Allah, terima kasih. Walaupun bang. cerita-cerita yang orang sampaikan tu kadang kurang menarik, tapi cara Santai Chill, start Santai Chill ni kan, dia jadi menarik. Jadi best boleh layan. Okay, terima kasih bang sebab support kami kan. Dan terima kasih juga pada korang sebab support kita orang sampai Abang Zul nampak kan. Dan korang ni kita minta lah supaya terus support kami untuk kami lagi semangat. Lagi banyaklah cerita seram kita orang boleh bawakan untuk tujuan hiburan dan juga sebagai pengajaran. Alright, Fiz ada apa nak cakap? Tak ada. Tak ada. Okay, jadi seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Terus support kami di media TikTok, Instagram dan juga Facebook. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.